Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum Anda teruskan, mohon kiranya Anda tekan butang subscribe dahulu. Itu percuma. Baik, pagi hari ini hadiah kepada Anda di hari Sabtu ini. Ada satu laporan yang ingin saya sampaikan kepada Anda, yaitu senarai kabinet yang Datuk Seri Anwar Ibrahim telah sampaikan semalam mendapat bantahan daripada UMNO. Wah, itu adalah isu yang paling hot subuh-subuh ini. Apabila kononnya UMNO membantah senarai kabinet Anwar, kita tak tahu pasti benarkah ini berlaku dan adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa pula ubah sekali lagi kabinet dia. Tapi bagaimanapun pada pendapat saya, kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim memang sudah terbaik dan tidak perlu lagi diubah, meskipun memang ramai yang tidak sangka pelantikan Zahid Hamidi khususnya dan juga beberapa orang senator seperti Tengku Zafrul. Namun demikian, secara pribadi saya menyanjung tinggi tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini kerana telah pun membentuk satu duluan menteri atau kabinet perpaduan. Saudara-saudara sekalian, dalam agenda Daily menulis UMNO bantah senarai kabinet Anwar, itu persoalannya. Datuk Seri Anwar Ibrahim menangguhkan pengumuman semalam daripada waktu petang kepada waktu malam pengumumannya sehingga jam 8.15 malam setelah timbul kononnya beberapa bantahan daripada anggota parti yang menganggotai PH dan Barisan Nasional yang turut disertai oleh UMNO dan DAP. Sumber memaklumkan bahawa rundingan untuk beberapa portfolio masih diteruskan pada waktu itu. Terdahulu ketika berucap di satu majlis di kawasan Parlimen Tambun pada petang sebelum pengumuman semalam, Anwar Ibrahim berkata beliau akan mengumumkan anggota kabinet kerajaannya pada jam 5 petang. Bagaimanapun, pengumuman itu ditangguhkan setelah ada bantahan daripada pihak berhubung kota dan timbalan Perdana Menteri dan Menteri, kata laporan ini. Difahamkan, UMNO turut membuat bantahan susulan rancangan Anwar bagi melantik bekas menteri daripada UMNO yang kalah pada pilihan raya umum ke-15 lalu untuk menjadi menteri. Khabar angin mengatakan bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dan bekas Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz disebut-sebut bakal dilantik untuk mengekalkan kerusi masing-masing. Namun demikian, spekulasi ini tidak menjadi kerana hanya satu yang bakal dilantik sebagai senator, yaitu Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz yang telah pun dilantik menggantikan kedudukan Azmin Ali dalam Kementerian MITI Perdagangan Antarabangsa. Kedua-duanya dikatakan akan dilantik sebagai senator bagi membolehkan mereka menjawat jawatan tersebut. Namun demikian, hanya Tengku Zafrul yang bakal dilantik melalui lantikan senator. Sumber sebelum ini berkata pegawai Dewan Negara sudah diarah membuat persediaan bagi membolehkan beberapa senator yang akan dilantik sebagai menteri mengangkat sumpah. Pada PRU 15 yang lepas, Khairi Jamaluddin kalah dalam perebutan kerusi di Sungai Buloh, manakala Tengku Zafrul pula tewas di Kuala Selangor. Anwar merancang melantik kedua-duanya menduduki kerusi Menteri Kesihatan dan Menteri Kewangan berdasarkan prestasi mereka sebelum ini, khususnya dalam menangani pandemik COVID-19 dan ekonomi negara. Bagaimanapun, rancangan melantik Khairi menimbulkan rasa tidak puas hati beberapa pemimpin UMNO. Pada pendapat saya, meskipun Khairi Jamaluddin tidak dilantik sebagai menteri pada pengumuman semalam, masih belum kita ketahui siapakah timbalan-timbalan menteri untuk kementerian-kementerian yang telah diumumkan. Jadi, saya masih optimis ada beberapa nama besar yang telah kalah dalam pilihan raya mungkin akan dilantik sebagai timbalan menteri pula. Antaranya, Khairi Jamaluddin. Pada PRU lalu, Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi mengakui tidak menyenaraikan Khairi sebagai calon kononnya tiada kawasan parlimen untuk beliau. Bagaimanapun, Khairi mengambil inisiatif sendiri dengan menemui pemimpin MIC dan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Selangor, Tan Sri Noohmar, memohon diberikan kerusi Sungai Buloh kepadanya. Jadi saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya ada spekulasi kononnya sebelum
pengumuman kabinet dibuat, UMNO membuat bantahan. Persoalannya pagi ini ialah, adakah kabinet Anwar Ibrahim ini diterima oleh semua akar umbi dan juga diterima oleh kepimpinan-kepimpinan dalam parti, khususnya Pakatan Harapan, juga Barisan Nasional maupun GRS dan GPS. Dan kita pikir ini, secara pribadi saya pikir inilah kabinet perpaduan terbaik daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum kita berpisah, mohon kiranya sekali lagi Anda bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan menekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu adalah percuma. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Tapi sebelum kita ulas isu kali ini, mohon kiranya bantu saya untuk mengembangkan channel ini. Anda tekan butang subscribe, dan butang subscribe itu bila ditekan dia percuma. Oke, terima kasih semua karena telah menyokong channel ini. Baiklah. Apabila selesai saja Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan senarai kabinet semalam, mula kedengaran pelbagai isu, pelbagai tentangan, pelbagai pendapat daripada pemerhati politik juga netizen. Namun bagi saya secara pribadi, saya ada dua pendapat. Yang pertama sekali, memanglah kita agak terkejut apabila timbalan Perdana Menteri diumumkan, yaitu Zahid Hamidi. Secara rasionalnya memang ramai yang tak berapa setuju dan juga ramai juga yang terkejut. Namun demikian, kedua, dari sudut positifnya kita melihat perkara yang diambil oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, secara positifnya ialah melindungi kestabilan politik Malaysia. Bayangkan berapa besarnya tanggung jawab Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk meletakkan Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri. Saya ucapkan sabas tahniah kepada Datuk Seri Zahid Hamidi kerana telah dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Perkara ini dilihat sebenarnya, yang pertama, secara pribadi saya mengatakan begini, Datuk Seri Zahid Hamidi merupakan pemimpin yang terbilang. Beliau dapat membuktikan kehebatan kepimpinannya sebenarnya melalui penyatuan semula UMNO. Sebelum ini kita tahu 2018 UMNO kalah teruk. Dalam saat itu, tiada siapa yang dapat menafikan bahawa Zahid Hamidi lah yang menyelamatkan UMNO pada waktu itu. Bayangkan berpuluh-puluh ahli UMNO lompat parti, bahkan beribu-ribu akar umbi UMNO pun ada yang lompat. Kerana mula tidak meyakini mampukah tidak UMNO bangkit semula sebagai peneraju politik yang kuat di Malaysia. Namun demikian, yang tidak dapat kita sangkal ialah tindakan Zahid Hamidi kekal teguh berdiri di belakang UMNO, tidak kemana-mana, bahkan beliau berusaha membangkitkan semula UMNO sebagai kuasa yang kuat seperti yang kita tahu. Dan akhirnya terbukti, Zahid Hamidi menyatukan semula UMNO meskipun kalah pada PRU kali ini. Kekalahan PRU kali ini pada pendapat saya bukan saja kerana kekurangan sokongan daripada akar umbi kepada UMNO, tetapi juga kerana munculnya Perikatan Nasional. Oleh sebab itu, secara pribadi memang mulanya kita tidak setuju Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri. Namun demikian, selepas kita fikirkan secara mendalam, kita sangat menghargai tindakan meletakkan Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri, kerana saya ulang semula, itu dapat menstabilkan kerajaan Malaysia. Memang ramai akan mengecam tentang kestabilan yang kita cakap ini. Tetapi persoalan penting daripada saya ialah, sekiranya Perikatan Nasional juga menerima pasukan ataupun gabungan Barisan Nasional sebagai pasukan untuk menaikkan kerajaan Perikatan Nasional sebagai kerajaan pada waktu Parlimen tergantung baru-baru ini, soalan mudah daripada saya ialah, adakah Zahid Hamidi tidak akan dilantik timbalan Perdana Menteri oleh Perikatan Nasional? Kerana sekarang ini mereka mengkritik, khususnya parti daripada Perikatan Nasional, pengikut-pengikut, penyokong-penyokong Perikatan Nasional banyak yang mula mengkritik. Kononnya Anwar Ibrahim menerima penyamun. Tapi pada pendapat saya, soalan mudah daripada saya ialah,
Adakah kalau Perikatan Nasional disokong oleh Barisan Nasional untuk menjadi kerajaan, adakah Muhyiddin Yassin yang akan menjadi Perdana Menteri? Itu soalan pertama. Yang kedua, tidakkah Muhyiddin Yassin akan meletakkan Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri beliau? Kerana situasinya sama yang dihadapi oleh Anwar Ibrahim. Betul atau tidak? Mereka akan menghadapi situasi yang sama. Yang mana pertama, Barisan Nasional menjadi anchor, jangkar kepada kerajaan mereka. Mau menstabilkan kerajaan, memang perlu melantik timbalan Perdana Menteri daripada UMNO. Dan siapa lagi yang layak selain Zahid Hamidi? Kerana beliau secara hierarki, dan kita tahu dalam kepimpinan Barisan Nasional, dalam kepimpinan UMNO, memang institusi kepresidenan atau institusi hierarki sangat kuat. Ia merupakan ikutan warisan zaman berzaman dalam Barisan Nasional dan UMNO khususnya. Mereka tidak dapat lari daripada institusi presiden tersebut. Oleh sebab itu, memang dikecam habis orang-orang yang telah melompat tidak menggunakan institusi, tidak menghormati institusi Presiden UMNO yang baru-baru ini yang telah terlanjur menandatangani surat akuan bersumpah yang akhirnya mereka tarik semula surat tanda tangan akuan bersumpah tersebut. Apa yang terjadi seterusnya? Perikatan Nasional kehilangan sokongan mereka. Jadi saya ulang sekali lagi, bagi mereka yang tidak setuju Zahid Hamidi dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri, tanya balik soalan ini kepada diri sendiri maupun kepada orang yang mengkritik. Adakah Perikatan Nasional tidak akan melantik Zahid Hamidi sekiranya Barisan Nasional menyokong Perikatan Nasional? Itu persoalan dia. Yang seterusnya ialah sejauh mana UMNO bersetuju dengan keputusan kabinet tersebut. Saya pikir apa yang telah dilakukan oleh Anwar Ibrahim sudah menepati rencah, sudah menepati kehendak Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Datuk Seri Anwar Ibrahim sebenarnya benar-benar tersepit. Nak diluah mati ibu, ditelan mati anak. Namun demikian, asas dan dasar kepada keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim membentuk kabinet pada kali ini, saya lihat berdasar kepada tuntutan titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong, yaitu membentuk perpaduan, menjamin kesejahteraan, menjamin ummah. Jadi Anwar Ibrahim mengambil jalan yang paling sukar, tapi paling mentaati titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong, yaitu membentuk kabinet perpaduan. Saya mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, sangat sukar untuk membentuknya sebenarnya, tetapi dengan bijaksana beliau membuat kabinet perpaduan yang kali pertama. Ini ingat betul-betul, bagi mereka yang tak suka kabinet itu, yang pentaksub kepada pembenci kabinet ini, saya nak bagi tahu, ini kabinet pertama perpaduan, belum pernah ada. Dan ada orang kata lama sangat baru keluar. Coba siasat balik, Muhyiddin Yassin berapa hari baru kabinetnya keluar. Najib Tun Razak berapa hari baru kabinetnya keluar. Ismail Sabri Yaakob, janganlah tanya kalau dia pula. Berapa lama baru kabinet diumumkan. Anwar Ibrahim berapa hari diumumkan kabinetnya. Itu pula melibatkan kepayahan yang paling tak pernah dilalui oleh mana-mana Perdana Menteri sebelum ini. Kita ucapkan syabas, tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas pelantikan dan juga atas pembentukan kabinet yang memang saya anggap luar biasa hebat ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.